Pada malam Krismas, usaha pemantauan di sebahagian Orchard Road dari pusat beli belah Ion Orchard ke Orchard Central akan dipertingkatkan bagi mengesan risiko berlakunya kesesakan. Selain mengerahkan lebih ramai pegawai ke lokasi, polis juga akan memanfaatkan pelbagai teknologi bagi memastikan agar orang ramai selamat. Langkah-langkah ini diambil di tengah-tengah keprihatinan tentang keselamatan orang awam berikutan kejadian rempuhan maut di Itaewon, Korea Selatan sekitar 2 bulan lalu. Inilah MobiCam yang akan mengesan sebarang insiden kesesakan. Ladies and gentlemen, we are currently experiencing a crowd congestion ahead. For your safety, please follow the instructions of ushers and police officers. Ini merupakan kali pertama MobiCam dikerahkan ke kawasan Orchard Road. Tujuannya untuk membantu para pegawai polis memantau kesesakan. The police continue to work with stakeholders to put in place measures to mitigate the risks associated with crowds. Our enhanced police presence is coupled with the use of technology to improve its operational effectiveness during Christmas Eve 2022. Kod QR ini pula memberi para pengunjung maklumat pada masa nyata mengenai keadaan kesesakan di tempat-tempat popular. Menara pengawal juga akan ditubuhkan di 2 lokasi dalam usaha memantau kesesakan. Lebih ramai pegawai polis juga akan dikerahkan seperti mereka dari pasukan tindakan kecemasan. Langkah-langkah lain termasuk menutup jalan raya dan menyediakan laluan kecemasan. Namun usaha menjaga keselamatan orang awam bukan sahaja tanggungjawab polis. Malah pusat-pusat beli belah juga bekerjasama dengan pihak berkuasa untuk mengurangkan kesesakan di lokasi-lokasi popular. Polis juga menggesa orang ramai supaya mengelakkan tempat-tempat yang terlalu sesak. Setiap orang, tambahnya, boleh memainkan peranan untuk memastikan keselamatan awam sepanjang musim perayaan sekarang. Saudara bukan sahaja menerima bantuan tetapi juga menyumbang kembali dengan keupayaan yang ada. Itulah yang dilakukan sekumpulan bekas pesalah dan pegawai dari Rumah Peralihan Pertapis bagi sebuah inisiatif masyarakat yang dipanggil Joy Box. Kembali buat kali ketiga, inisiatif itu tahun ini berjaya membawa keceriahan kepada hampir 1,500 penduduk dan keluarga yang memerlukan. Inilah kotak-kotak hadiah yang disediakan khas buat para penghuni Rumah Peralihan Pertapis sempena inisiatif masyarakat Joy Box yang kembali buat kali ketiga. Selain menjadi penerima bantuan, mereka juga menyumbang kembali dari segi tenaga manusia. Seramai 4 bekas pesalah dan pegawai Rumah Peralihan Pertapis turut menyingsing lengan untuk mengagihkan kotak-kotak hadiah itu. Menolong orang lain bukan sekejap saja. Seterusnya, sampai saya habis program ini pun, saya akan meneruskan apa yang saya tengah buat ini untuk reach out to people kat luar sana dan menolong orang lah. Because saya percaya yang it's all about giving lah. Inisiatif murni anjuran Jawatankuasa Perundingan Rakyat Tampines Changkat ini juga diperluaskan untuk membawa keceriaan kepada hampir 1,500 penduduk dan keluarga memerlukan tahun ini. We believe that Singapore can build a stronger compact by getting Singaporeans to reach out to people who are less privileged. And less privileged can be in different spaces, from people who are suffering medically to people who needs hope to reintegrate in society, and to people who are less well off and can get a bit of a boost from receiving a gift this year. Selain Rumah Peralihan Pertapis, para pesakit di Hospice HCA Oasis di Outram juga merupakan antara penerima kotak-kotak hadiah ini. Inisiatif ini disertai 300 penderma termasuk Pusat Polis Kejiranan Changi, Gojek Singapura dan SBS Transit. Lebih ramai orang di Singapura memohon perlindungan daripada muflis. Jumlah pemohon setakat November tahun ini telah pun melepasi angka keseluruhan tahun lalu. 3,380 permohonan difailkan sejauh ini untuk 2022, lebih tinggi berbanding ketika pandemik sepanjang 2 tahun lalu. Ini bermakna tiada tindakan undang-undang boleh diambil oleh si pemiutang. Hutang juga dibekukan namun tetap perlu dilunaskan pada setiap bulan. Kebanyakan pemohon merupakan golongan peniaga
terutama pemilik syarikat kecil dan sederhana atau SME. Menurut peguam yang sering menangani kes-kes sebegini, oleh kerana tempoh moratorium semasa pandemik telah berakhir, ramai yang terjejas tidak dapat menyelamatkan model perniagaan mereka dan terpaksa gulung tikar. Data Kementerian Undang-Undang juga menunjukkan ramai yang berhutang menghadapi kesukaran untuk melunaskan hutang mereka. Kurang daripada 1,000 yang berjaya bebas daripada diisytiharkan muflis kerana hutang sudah dilunaskan atau pihak pemihutang menerima tawaran penyelesaian. Singapura dan wilayah Jiangsu di China akan memperdalamkan kerjasama dalam inovasi dan pembangunan hijau. Kedua-dua pihak akan meneroka bidang-bidang seperti tenaga boleh diperbaharui, rawatan air sisa dan hidangan sedia untuk dimakan. Ini merupakan sebahagian daripada 16 perjanjian yang dimeterai oleh Majlis Kerjasama Singapura Jiangsu ke-16 atau SJCC. Kedua-dua pihak akan secara bersama melatih kaki tangan awam dan bertukar-tukar kepakaran dalam bidang-bidang seperti perlindungan dan pengurusan hak milik intelektual. Penumbuhan sebuah taman perusahaan sifar karbon juga sedang diusahakan selain meninjau isu penduduk semakin menua di China. Bagi menanganinya, mereka akan memanfaatkan perkhidmatan hidup berbantu, sokongan masyarakat dan jagaan di rumah. Taman Perusahaan Suzhou di Jiangsu pula akan menyaksikan lebih banyak projek dalam reka bentuk hijau, R&D teknologi hijau dan aplikasinya. Perdagangan dua hala mencecah sekitar $17.3 bilion bagi 9 bulan pertama tahun ini, iaitu peningkatan lebih 12% berbanding tahun lalu. With the positive momentum achieved in the above pathfinding projects, we can step up and scale our collaboration in green development in other parts of Jiangsu. Given Singapore's location and proximity to potential markets, supportive ecosystem and international connectivity, Singapore is a good venue from which Jiangsu companies can launch their regional and international ventures. Premium sijil hak milik kenderaan atau COE rata-rata ditutup lebih rendah dalam bidaan kedua Disember, kecuali bagi kategori B. Harga COE bagi kategori B melonjak lebih $2,500, sedang premium bagi kategori A untuk kereta lebih kecil susut hampir $500. Premium kategori C untuk bas dan kenderaan komersil pula susut paling ketara berbanding bidaan lalu, iaitu mencecah sekitar 4% atau lebih $3,000. COE untuk motosikal atau kategori D turut merosot sebanyak $410. Harga COE untuk kategori E atau terbuka pula susut sekitar $900 namun kekal di atas paras $100,000.